Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Seramai 463 orang penduduk yang terjejas masih berada di PPS Kelantan setakat pagi tadi. Angka itu menunjukkan sedikit pengurangan berbanding 515 orang malam tadi. 4 PPS masih diaktifkan di Bacuk dan Pasir Mas dan berdasarkan portal info bencana JKM, PPS SK Tok Dih Pasir Mas masih menempatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 246 orang daripada 84 keluarga. Manakala PPS di SK Kedai Tanjung pula 65 orang. Di Bacuk, SK Jelawap menyaksikan 85 orang penduduk terjejas berlindung di sana dan di SMK Beris Pancur menempatkan 67 penduduk. Sementara itu, info banjir JPS memaklumkan Sungai Golok di Kuala Jambu mencatat paras air melebihi tahap bahaya. Dalam pada itu, di Terengganu juga menyaksikan jumlah penduduk yang berada di PPS berkurangan. Setakat pagi tadi, 30 penduduk daripada 7 keluarga masih berlindung di 2 PPS. Dan menurut info bencana JKM, daripada jumlah itu, 25 penduduk berada di PPS SK Atas Tol Kuala Terengganu. Manakala 5 orang lagi di PPS SK Kampung Ru 10 Setio. Baik, sementara itu, pengundian awal pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman hari ini yang hanya melibatkan 3 pengundi selesai pukul 10.55 pagi tadi. Ketiga-tiga pengundi yang merupakan pasangan tentera itu menunaikan hak mereka di pusat mengundi Balai Polis Kejal. Sebelum ini, selain 3 pengundi itu, SPR mengumumkan pengundian awal akan membabitkan seramai 387 anggota Polis Raja Malaysia dan 6 anggota tentera. Bagaimanapun, Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata, kesemua mereka telah diarahkan mengundi secara pos bagi memberi tumpuan kepada kerja-kerja menyelamat dan bertugas pada musim banjir. Proses kali ini turut diperhatikan oleh ejen calon serta pemerhati yang dilantik SPR. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak akan menyediakan lebih banyak pengisian program menarik dari Bumi Kenyalang tahun depan. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, terdapat 277 program berskala kecil, sederhana dan berskala besar bakal dianjurkan. Antara program berskala besar adalah konsert Evo 70 bersempena dengan sambutan Jubli Platinum Evolusi 70 tahun Radio Sarawak. Turut dirancang penganjuran program Mukun Borneo 2024 yang akan melibatkan penyertaan daripada Brunei dan Indonesia. Dan pada tahun depan juga, program ikonik Sarawak Bintang P. Ramlee akan diteruskan. Manakala program Bintang Kecil bakal menyaksikan penyertaan dari negara jiran, Indonesia, Singapura dan Brunei. Datuk Suhaimi memberitahu segala susun atur program-program RTM Sarawak tidak akan dapat dilaksana tanpa sokongan dan kerjasama padu daripada rakan-rakan strategik. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Jabatan Penyiaran Sarawak bagi menghargai sumbangan dan kerjasama rakan strategik di Kuching. Keberkesanan pengurusan dan rawatan pesakit kanser di Institut Kanser Negara IKN jauh lebih baik berbanding 10 tahun yang lepas. Dapatan awal kajian mendapati 93 hingga 95% pesakit kanser payudara yang dirawat di institusi itu mempunyai peluang hidup melangkaui 3 tahun berbanding 86 hingga 91% 10 tahun lepas. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, kajian baru-baru ini turut menunjukkan bahawa 56% pesakit kanser paru-paru ini pula mempunyai peluang hidup melangkaui 3 tahun berbanding hanya 23% 10 tahun yang lepas. Pengesanan awal kanser paru-paru adalah projek kerjasama antara IKN dan AstraZeneca menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Amal IKN di Putrajaya. Turut hadir isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.